Assalamualaikum, saya Noktika binti Zainuddin dari kumpulan 13 ingin menerangkan tentang penyakit berjangkit melalui aktiviti seks seperti HIV dan AIDS. Selamat sejahtera semua, nama saya Umar Magi Sorel. Hari ini saya nak bercerita tentang apakah itu HIV dan AIDS. HIV adalah virus yang kurang imun manusia, ialah sejenis lentivirus yang menyebabkan jangkitan HIV. Selain itu, jangkitan HIV yang tidak dirawat akan progres menjadi AIDS. Justru itu, AIDS merupakan sejenis kondisi di mana daya imunisi atau daya ketahanan seseorang menjadi begitu lemah sehingga tidak dapat melawan jangkitan kuman dan menyekang perkembangan sel-sel kanser. Taban pula jangkitan HIV disebar melalui darah, air mazi, air mani, cecair faraj, air mani wanita ataupun susu ibu. Sindrom kurang daya tahan melawan penyakit atau lebih kenali sebagai AIDS. Sindrom kelemahan kekurangan imun perolehan atau SCIP ialah salah satu penyakit serius disebabkan oleh virus HIV. Seterusnya, AIDS juga disebabkan oleh virus HIV yang menyerang dan memusnahkan daya ketahanan badan manusia. Hai sekali, sistem pertahanan badan yang tidak berfungsi boleh menjadikan individu mudah dijangkiti bakteria dan virus-virus lain yang boleh menyebabkan sakit teruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nabila binti Khairi daripada Diploma Farmasi. Hari ini saya akan menerangkan kesan psikologi penyakit HIV dan AIDS terhadap golongan masyarakat. HIV dan AIDS merujuk kepada realiti yang menyakitkan, terutama sekali kepada masyarakat yang menghidapnya. Jangkitan HIV dan AIDS adalah salah satu penyakit yang serius yang tiada penawarnya. HIV dan AIDS juga memberi tamparan yang hebat kepada masyarakat yang menderita penyakit ini dan sekaligus memberi perubahan yang besar dalam kehidupan mereka. Mereka yang mengidap HIV dan AIDS biasanya akan mengalami gangguan yang berbeza, contohnya seperti kemurungan, serangan panik dan ketidaktenangan diri akibat daripada menderita penyakit ini. Di samping itu, gejala somatik akan berlaku disebabkan oleh kebimbangan pesakit bahawa orang lain mungkin akan mengetahui keadaan mereka, tidak selesa diganggu, perasaan mudah marah atau merasa bersalah kerana dijangkiti akan membuatkan mereka menjauhkan diri. Selain itu, masyarakat yang menghidap HIV dan AIDS ini mereka akan merasa harga diri mereka jatuh dan keyakinan diri mereka berkurang. Perasaan sunyi, tiada peneman dan ketakutan akan mula menyelubungi diri mereka. Manakala dari segi sosial, masyarakat yang mengalami keadaan tersebut akan berfikir lebih baik menarik diri dan mengasingkan diri daripada orang lain kerana keadaan emosi dan kerisauan mereka menjangkiti orang yang ketiga. Maksudnya, penghidap HIV ni mereka takut kalau mereka dekat dengan orang ataupun bergaul dengan orang, mereka akan jangkitkan orang tu. Dan masalah tu juga menyebabkan bidang pekerjaan dan sosial mereka merosot. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alis Hajira binti Adil dari Diploma Farmasi. Saya akan memberitahu tentang kesan psikologi terhadap masyarakat yang menghidap HIV dan AIDS. Stigma negatif masyarakat terhadap penghidap HIV dan AIDS telah menyebabkan mereka rasa tersisih, rendah diri dan kurang keyakinan untuk bersosial. Secara tidak langsung, penolakan dari pelbagai pihak mengakibatkan mereka dalam keadaan tertekan, takut dan hilang arah. Gangguan psikologi boleh berlaku terhadap pengidap HIV yang sering mengasingkan diri dari masyarakat kerana malu, sedih, marah dengan keadaan diri. Mereka juga rasa hina dan berputus asa kerana tiada rawatan yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Masyarakat yang menghidap HIV selalunya terpaksa menghantar anak-anak mereka ke rumah perlindungan sebelum penyakit mereka meningkat ke tahap AIDS. Yang lebih teruk, adanya yang mahu membunuh diri kerana tidak sanggup menempuh kehidupan sebagai pengidap HIV dan AIDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ros Ania Dalila binti Roslan akan memberitahu kesan fizikal terhadap golongan masyarakat yang mengalami HIV dan AIDS. Kesan stigma dalam golongan masyarakat yang hidup dengan HIV dan AIDS adalah memberi kesan kepada kesihatan mental seperti kebimbangan,
kemurungan dan ketakutan. Oleh itu, ada sesetengah masyarakat yang memilih hidup membujang kerana beranggapan jarang ada pasangan yang boleh menerima penghidap HIV dan AIDS sebagai pasangan hidup. Tambahan pula, ada juga penghidap yang memilih untuk hidup pasangan, iaitu dengan berkahwin semula kerana mereka memerlukan sokongan untuk meneruskan kehidupan. Seterusnya, bersendirian atau berkahwin semula mempunyai kesan yang mendalam ke atas masyarakat penghidap HIV dan AIDS, terutamanya dari segi sokongan sosial, sumber ekonomi, perlindungan dan juga berkaitan dengan stigma dan diskriminasi. Di samping itu, golongan yang mengalami HIV dan AIDS akan mengalami tekanan. Selain itu, mereka juga akan mengalami penyakit kelamin yang disebarkan melalui hubungan seks oleh pasangan yang dijangkiti kuman seperti chlamydia, sifilis dan gonorrhea. Oleh itu, mereka akan mengalami kesukaran untuk membuang air kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurliana binti Abdul Halim daripada kumpulan 13 ingin berkongsi beberapa langkah yang boleh diamalkan untuk mencegah jangkitan HIV dan AIDS. Antara langkah-langkahnya adalah mengamalkan seks yang sihat dan selamat. Dengan cara ini dapat mengurangkan risiko jangkitan HIV dan AIDS dengan berkesan dan efektif. Selain itu, setia pada pasangan anda. Kenapa perlu setia dengan pasangan anda? Ini kerana bertukar-tukar pasangan seks juga adalah antara risiko tinggi terkena jangkitan HIV dan juga AIDS. Seterusnya, ia juga dapat melindungi anda daripada penyakit kelamin yang lain seperti sifilis, gonorrhea, herpes dan banyak lagi. Jadi, setialah dengan pasangan anda. Di samping itu, haruslah hindari diri daripada penggunaan alkohol dan juga ubat terlarang. Kajian terkini mendapati bahawa penggunaan alkohol yang memabukkan serta ubat-ubatan terlarang yang menghayalkan seperti contoh kokain dan syabu merupakan punca utama terjadinya tabiat seks bebas. Malah, ia juga menyebabkan seseorang cenderung untuk terlibat dengan aktiviti liar yang lain seperti perkongsian jarum suntik dadah. Tambahan pula, elakkan diri daripada cairan yang berisiko terkena jangkitan HIV dan AIDS ialah darah, air mani, bendalai dubur, lendir faraj dan juga susu ibu. Namun, penularan HIV hanya dapat berlaku sekiranya cairan-cairan ini bersentuhan dengan lapisan mukosa tubuh atau permukaan kulit yang luka. Oleh itu, elakkan diri daripada aktiviti berisiko seperti seks luar tabii atau berkongsi jarum suntikan dadah. Dengan cara ini dapat melindungi anda daripada kemungkinan jangkitan HIV dan AIDS. Tambahan pula, makan pil PrEP. Apa itu PrEP? PrEP atau nama penuhnya Pre-Exposure Prophylaxis. Ianya sejenis ubat yang digunakan untuk mengurangkan seseorang individu yang berisiko tinggi daripada dijangkiti HIV dan AIDS. Seterusnya, segera berjumpa doktor jika ada simptom-simptom seperti demam, batuk, sakit otot, sakit tekak, sakit kepala, cirit-birit, keletihan, sakit sendi dan sebagainya. Justru itu, bagi mereka yang mengesyaki diri telah dijangkiti penyakit HIV dan AIDS harus menjalani saringan awal atau mendapatkan PEP iaitu Post-Exposure Prophylaxis sekiranya perlu. Tambahan pula, jangkitan HIV dan AIDS yang dikesan awal dapat mengurangkan risiko penularan virus ini serta dapat memulihkan rawatan bagi pesakit berkenaan dengan lebih awal. Akhir sekali, rawatan HIV juga terdiri daripada kategori ubat yang dikenali sebagai antiretroviral treatment atau ART. ART adalah kombinasi beberapa kategori pil tertentu yang ditentukan oleh doktor. Pesakit HIV perlu menjalani ujian darah untuk mengenal pasti tahap sel imunisasi CD4 kerana sel CD4 adalah komponen penting dalam sistem pertahanan badan dalam melawan kebanyakan jangkitan. Jika CD4 terlalu rendah atau pesakit mendapat gejala AIDS, akan dinasihati untuk memulakan rawatan ART seawal mungkin. Oleh itu, pesakit haruslah menjalani rawatan yang disediakan di hospital agar dapat mengelakkan jangkitan dari terus berleluasa. Sekian daripada saya. Assalamualaikum, saya Farahida, pelajar Diploma Farmasi. Kesimpulan yang dapat saya kongsikan ialah penyakit HIV dan AIDS juga amat berbahaya pada masyarakat.
Lebih-lebih lagi terhadap golongan wanita dan tidak kira umur atau jantina. Kepada pesakit yang telah dijangkiti HIV dan AIDS, ini adalah hukuman untuk mereka agar mereka mengisafi atas perbuatan mereka. Selain itu, golongan wanita dan masyarakat juga perlulah meningkatkan ilmu pengetahuan tentang penyakit ini supaya dapat dicegah dari awal dan dapat melakar jangkitan terus berleluasa. Kesedaran terhadap golongan wanita dan masyarakat terhadap penyakit HIV dan AIDS adalah merupakan langkah pencegahan yang terbaik terhadap negara. Bak kata pepatah, berfikirlah sebelum bertindak. Fikirkanlah orang-orang yang ada di samping kamu. Jagalah tingkah laku dan amalan diri sendiri sebelum anda menyesal. Bagi orang yang telah dijangkiti HIV dan AIDS, bertabahlah dan berani untuk berdepan dengan penyakit ini. Sekiranya kita ada harapan, maka keajaiban akan berlaku pada pesakit HIV dan AIDS. Sekian. Okey, itu sahaja dari kami. Harap maklumat yang kami sampaikan cukup bermanfaat buat kalian yang menonton video ini. Sekian, terima kasih.